Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bahagia sedang pengurusi yang berhormat Datuk Seri Bentara Setia Pengguru Cik Abdul Aziz bin Nikmat Musyrul Ampas, yang berbahagia Ustaz Nuridah Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat, yang berbahagia Datuk Mustafa Ali selaku Setiausaha Agung PAS, Saudara Ustaz Idris Haji Ahmad selaku Ketua Penerangan PAS, rakan-rakan pimpinan PAS, ahli-ahli panel, pembentang, tuan-tuan para peserta yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali saya ingin banyak syukur kepada Allah ini atas limpah inayahnya kita dapat mengadakan Convention Nasional Pengupayaan Bangsa pada hari ini. Dan salam selawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran semua peserta. Secara khususnya kita terima kasih kepada para pembentang dan panelis dan pimpinan PAS Pusat yang turut menjayakan program pada hari ini. Tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, semenjak kebelakangan ini telah timbul banyak fitnah yang disebarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Kononnya kedudukan orang Melayu dan Bumi Putra telah tergugat ekoran penguasaan PAS dan Pakatan Rakyat ke atas beberapa buah negeri di Malaysia ini. Golongan-golongan ini, pemimpin-pemimpin UMNO, membesarkan isu-isu perpecahan bangsa, terancamnya kedudukan Melayu dan Bumi Putra, tergugatnya kononnya kedudukan istimewa Melayu dan Bumi Putra, serta pencabulan bangsa lain ke atas hak orang-orang Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Kemudian mereka juga menuduh PAS yang menggadaikan semua kepentingan ini. Padahal semua ini hanyalah fitnah yang ditabur untuk mengelirukan rakyat. Mana mungkin segala kelemahan bangsa Melayu dan Bumi Putra yang berpunca daripada PAS dan Pakatan Rakyat, sedangkan UMNO dan Barisan Nasional lah yang memerintah sejak 53 tahun kita merdeka. Untuk menjawab tuduhan-tuduhan liar ini, fitnah dan tohmah ini, PAS mengadakan convention pada hari ini, sekaligus untuk mendedah dan menelanjangkan pengkhianatan yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional terhadap kepentingan bangsa dan kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumi Putra seperti mana yang telah terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Semenjak lebih daripada 50 tahun, 53 tahun kita merdeka, UMNO lah yang telah menjual dan mengkhianati kepentingan kedudukan orang-orang Melayu dengan menghapuskan tulisan Jawi, melucutkan kuasa raja-raja Melayu, memertabatkan bahasa Inggeris dan lain-lainnya. Pendek kata, UMNO BN yang telah secara beransur-ansur telah menghakis hak-hak dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra yang telah dijamin oleh perlembagaan. Kedua konvensyen ini juga bertujuan untuk membentuk keyakinan masyarakat Melayu dan Bumi Putra seluruh negara bahawa PAS dan Pakatan Rakyat akan terus mempertahankan hak dan kepentingan mereka daripada dicabul oleh sesiapa pun. Konvensyen ini akan mempertegaskan jaminan PAS terhadap kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumi Putra dan juga agama Islam yang akan dipertahankan seperti mana yang terkandung dalam perlembagaan serta deklarasi dan resolusi Convention Pakatan Rakyat yang pertama yang telah mempertegaskan komitmen ini. Dan hari ini PAS akan menjelaskan aspek-aspek jaminan tersebut. Pernyataan ini merupakan gambaran usaha-usaha yang akan dikemukakan oleh PAS untuk menambah baik agenda pembangunan untuk Melayu dan Bumi Putra bagi melahirkan bangsa Melayu dan Bumi Putra yang lebih maju dan berdaya saing. Bahkan penegasan PAS pada hari ini sekali-kali tidak bertujuan untuk mewujudkan suasana taksub kepada bangsa Melayu, sebaliknya bersifat memperkukuhkan apa yang dijaminkan oleh perlembagaan dan dalam masa yang sama meningkatkan perpaduan semua rakyat daripada pelbagai kaum dan agama tanpa mengira bangsa, keturunan dan juga kepercayaan. Komitmen PAS terhadap perpaduan kaum adalah amat jelas. Walaupun kita berusaha memertabatkan dan mempertahankan kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumi Putra dalam negara kita, saya mengharapkan konvensyen sehari ini akan dimanfaatkan oleh seluruh peserta untuk kita mengenal pasti
hak-hak dan kedudukan istimewa orang Melayu yang telah tercabul oleh kerakusan pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, dan apakah jaminan-jaminan yang akan ditawar oleh PAS dan Pakatan Rakyat untuk orang Melayu dan Bumi Putera jika Pakatan Rakyat memerintah. Para peserta perlulah menyebar maklumat ini kepada rakyat bagi membentuk persepsi yang baik dan menghapuskan prasangka buruk yang dibentuk oleh media arus perdana terhadap Pakatan Rakyat dan PAS. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Bentara Setia Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Nikmat yang telah sudi untuk melapangkan masa bagi merasmikan convention kita pada pagi ini. Dan terima kasih kepada pembentang-pembentang dan juga ahli-ahli panel, dan juga kepada semua yang terlibat bagi menjayakan program kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang datang daripada seluruh pelosok negara untuk menghadiri program kita pada hari ini. Dan terima kasih yang teramat sangat saya kepada rakan-rakan daripada pimpinan dan ahli-ahli PAS daripada Shah Alam, Kota Raja dan juga Kelana Jaya yang mewakili PAS Negeri Selangor untuk menjadi urustia bagi menjayakan majlis kita pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan kepada kita bersama bagi convention kita pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira kepada Yang Berhormat Datuk Mahfuz Omar di atas ucapan alu-aluan beliau. Jadi jelaslah kepada kita semua apakah tujuan yang diadakan convention pada pagi ini, insya-Allah. Ya. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, maka sampailah kepada ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Al-Mursyidun Am. Majlis tanpa melengahkan masa lagi menjemput yang berbahagia yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Abdul Aziz bin Nikmat Al-Mursyidun Am PAS merangkap Menteri Besar Kelantan Darul Naim untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan convention kita pada pagi ini. Tafadhal masykurah. Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil 'alamin. Surah Ar-Rum ayat 22 yang bermaksud di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan langit dan bumi dan juga berlainan bahasa dan berlaku dia. Subhanallah. Terima kasih sudah kongsi majlis. Yang berhormat Datuk Siswa Agung PAS Malaysia, ahli-ahli yang berkenaan, ahli jawatan kuasa PAS Pusat, peserta-peserta konvensyen kasih sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah SWT kita panjatkan yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berada dalam majlis peresmian Konvensyen Nasional Pengupayan Bangsa Jaminan PAS pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kerana dijemput untuk menyampaikan ucapan seterusnya meresmikan konvensyen ini. Saya sifatkan sangat-sangat bermakna, khususnya dalam menangani fitnah dan cabaran yang sedang melanda perjuangan Islam dari PAS pada hari ini. Para sekalian, saya ingin memulakan ucapan ini dengan mengingatkan kita semua bahawa Islam hadir dengan tidak menjadikan agenda perjuangan bangsa sebagai keutamaan. Islam hadir dengan menjadikan semua manusia menjadi mulia jika menerima Islam sekalipun tidak sebangsa, dan mengajar kita bahawa manusia boleh menjadi hina apabila memimpikan Islam walaupun sebangsa dan saudara. Justru seringkali saya ulangi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia tanpa mengira bangsa dan bahasa, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami sengaja jadikan kamu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah mengetahui lagi maha benar. Surah Al-Hujurat ayat 13.
Diri di atas hakikat inilah Rasulullah SAW datang ke dunia tidak dengan misi menegakkan ketuhanan Arab. Jika itulah yang dibawa oleh baginda, nescaya Islam tidak akan diterima oleh Bilal bin Rabah daripada bangsa Habasyi, oleh Suhaib Ar-Rumi daripada bangsa Roman Byzantin, dan juga oleh Salman Farisi daripada negeri Parsi. Radhiyallahu anhu ajma'in. Jika misi yang dibawa Rasulullah SAW ialah ketuhanan Arab, nescaya Islam tidak akan tersebar ke seluruh dunia, berintasi sempadan penuh, dan tentunya tidak akan sampai ke tanah Melayu. Hakikat Islam datang mitasi darah dan keturunan serta menepikan hubungan darah dan bangsa jika memusuhi risalah Islam. Lantas Abu Lahab dijanjikan dengan balasan api neraka sekalipun merupakan bapa saudara Nabi SAW. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat ma aghna anhu ma'ahu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pelbagai bangsa di dunia? Tidak lain dan tidak bukan ialah untuk berkenal-kenalan dan memanfaatkan perbezaan tersebut untuk kebaikan sejagat. Kalau manusia ni serupa saja, mukanya bangsa, payah macam yang mana isteri aku, yang mana isteri kamu, pada muka serupa. Yang mana suami aku, yang mana suami kamu, pada muka serupa. Alhamdulillah, Allah Ta'ala buat manusia berlainan bangsa, berlainan muka dan berlainan. Dalam rumah tangga, seorang lelaki banyak lengkap kehidupannya jika berkahwin dengan seorang wanita. Ia tentu sekali berbeza jantinanya dengan suaminya. Namun daripada perbezaan itulah rumah tangga saling melengkapi satu sama lain. Dalam konteks perbezaan bangsa, ia boleh dimanfaatkan dengan skala yang lebih besar demi kebaikan sejagat. Lihat sajalah bagaimana tentera Islam di zaman Rasulullah SAW menggali parit sekitar kota Madinah dalam perang Ahzab semata-mata kerana berkongsi pengalaman daripada seorang sahabat yang berbangsa Farisi, itu Salman Farisi radhiyallahu anhu. Hadirin kasih sekalian, jika Rasulullah SAW datang tidak dengan misi ketuhanan Arab, begitu juga lepas yang mencontohi perjuangan baginda tidak akan datang dengan membawa agenda ketuhanan Melayu. Soalnya, adakah pas mengenepikan bangsa Melayu? Inilah tomohan yang sering dilemparkan pada PAS, seolah-olah orang Melayu akan mati tanpa UMNO, akan cacat tanpa bantuan UMNO, akan mundur tanpa pimpinan UMNO. Inilah sebesar-besar khurafat yang coba ditanam dalam benak minda rakyat pada hari ini. Bagi PAS, Melayu perlu diutamakan dalam agenda dakwah pada hari ini kerana mereka merupakan bangsa yang terdahulu menerima Islam tanah Melayu ini. Firman Allah SWT, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, hendaklah kamu beri peringatan pada kerabat-kerabat kami yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 24. Ayat ini memerintahkan agar Rasulullah SAW mengutamakan kaum keluarganya terlebih dulu dalam menyampaikan dakwah. Perkataan asyirah dalam ayat ini bukan bermakna kaum, tapi bermakna keluarga terdekat. Dalam konteks Malaysia, kaum yang paling dominan dalam Islam ialah kaum Melayu, sekalipun Islam tidak terbatas untuk bangsa Melayu saja. Perlu diingatkan bahawa Islam merupakan anugerah daripada Allah SWT. Minnah, laqad manna Allah 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah beri minnah, beri anugerah, beri gift pada orang mukmin, pada orang mukmin, bukan orang Arab, bukan orang Melayu. Ia merupakan satu pemberian kemuliaan Allah SWT. Menolak Islam dan menerima sekular sebagai ideologi seperti yang dilakukan oleh UMNO pada hari ini berarti menolak kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikatnya UMNO menjaga Islam pun tidak, menjaga Melayu pun jauh sekali. Ini dapat dibuktikan dengan fakta yang didedahkan bagaimana tanah risak Melayu di seluruh negara susut daripada 3 juta hektar pada tahun 57 pada 1.7 juta hektar pada tahun 95. Apakah ini satu pembelaan UMNO terhadap orang Melayu? Bahkan dasar ekonomi baru yang diwujudkan untuk membantu orang Melayu telah digagalkan oleh pemimpin UMNO sendiri. Ia digunakan oleh golongan atasan atau pemerintah untuk memuaskan hawa nafsu mereka, membolok kuasa dan kekayaan. Tidak ada keraguan lagi bahawa pengkhianatan ini dilakukan secara sangat sistematik oleh parti-parti komponen kerajaan dengan kerjasama rata Iraq diberikan oleh UMNO sebagai menindas hak-hak Melayu, China, India, dan Karzan ia sepatutnya mendapat manfaat daripada dasar ekonomi baru. Di atas nama manfaat bumi petra kuningnya, saya ulangi, di atas nama manfaat bumi petra kuningnya, prosedur tender yang terbuka terus, nilai yang bebas isi pesertaan, agen peralihan semuanya telah diketepikan. Akhirnya yang mengaku kekayaan ialah kroni-kroni tertentu yang menafikan kepentingan rakyat terbanyak.
Sebenarnya inilah keturunan Melayu di Makkah. Alhamdulillah di Kelantan, Darul Naim, sekalipun kita mentadbir yang tidak menyebut Melayu, bukan kita menggunakan dasar membangun bersama Islam, ia diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat. Golongan non-Muslim semakin mendapati perjuangan kita dan memahami kesucian perjuangan kita yang pas. Slogan ketuanan Melayu yang dilawankan oleh UMNO bersenjatakan keris, mereka hanya menjauhkan golongan non-Muslim dan menyebarkan kebencian sesama rakyat. Dari sudut pembelaan terhadap orang Melayu dan Islam, kita melaksanakan pentadbiran yang berteraskan ubudiyah, mas'uliyah dan itqan dengan mengingatkan seluruh warga tadbir bahawa setiap buat kerja yang dilakukan di dunia ini akan dipersoalkan oleh Allah SWT di akhirat. Hadirin sekalian, serangan-serangan terhadap PAS pada hari ini sebenarnya membuktikan kegerunan musuh-musuh politik PAS dan kebimbangan mereka sekiranya terlepas teraju kuasa satu hari nanti. Saya yakin insyaAllah fajar yang cerah pastinya akan menerangi kegelapan malam. Jika rakyat di Mesir dan Tunisia boleh menjatuhkan diktator di negara masing-masing, saya tidak sedikit pun syak dengan kebijaksanaan rakyat negara ini untuk menukar teraju negara ini satu hari nanti, insyaAllah. Syaratnya, sediakan padang demokrasi yang adil dan saksa. Jangan khianat, jangan melakukan pencabulan terhadap keadilan. InsyaAllah kita akan saksikan perubahan ini. Riak-riak kemenangan itu telah hampir tiba. Justru mereka perhebatkan serangan melalui pelbagai cara dan kanal. Saya sendiri pun dilabel oleh seorang pemimpin UMNO sebagai nasionalis. Hanya akan memperjuangkan Islam di Malaysia saja. Barangkali orang ini lupa bagaimana PAS telah menjalinkan hubungan dengan gerakan Islam di seluruh dunia, dan hampir setiap tahun kita bermuktamar dengan disertai oleh wakil-wakil gerakan Islam di seluruh dunia. Bahkan PAS dengan kedarabnya sebagai parti politik sampai ke seluruh dunia dalam misi dakwah dan bantuan apabila berlakunya bencana alam dan sebagainya. Saya juga dituduh hanya bertujuan untuk mau menang pilihan raya. Saya juga dituduh hanya bertujuan mau menang pilihan raya. Jika demikian, apa salahnya menang pilihan raya? PAS sendiri ditubuhkan untuk menyertai pilihan raya dan menang. Bahkan UMNO sendiri dalam usaha memenangi pilihan raya melakukan pelbagai cara yang tidak demokratik, berangkat pada halal haram demi mencapai tujuan. PAS juga dituduh sanggup berpakat dengan DAP demi untuk memenangi pilihan raya. Soalnya PAS telah dimusuhi sekian lama semenjak sebelum PAS bersama DAP dan PKR dalam Pakatan Raya. Bahkan UMNO melakukan kerja-kerja menjatuhkan kerajaan di Kelantan semenjak hari pertama saya menangkap sumpah sebagai Menteri Besar Kelantan. Jika UMNO memperjuangkan Melayu, untuk apa kami di Kelantan diperangi, sedangkan di Kelantan majoriti pemimpin dan rakyat berbangsa Melayu dan beragama Islam? Saudara-saudara sekalian, akhir kata, saya sangat-sangat mengharapkan agar Konvensyen Nasional Pengupayaan Bangsa Jaminan PAS Pusat yang dilaksanakan pada hari ini benar-benar dapat menepis tumahan-tumahan jahat yang dilemparkan pada PAS dan juga Pakatan Raya. InsyaAllah kepahaman yang murni yang disemaikan dalam minda rakyat akan memberikan mereka pilihan yang terbaik, khususnya dalam usaha menggantikan teraju pimpinan di Putrajaya, insyaAllah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wa Tuhan kami mengaku bahawa kami hanya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak tolong ampun dosa-dosa kami dan kami tidak sayanglah pada hidup kami, dan aku nak khas bila kami menjadi orang Yahudi. Allahumma innaka khalaqtana wa sawaitana wa nafakhta fina min ruhika wa akramtana bil ilmi wal mali wal izzi wal jah. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina وبارك لنا فيما رزقتنا أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Wahai Allah, kami mengaku bahawa kamu yang menjadikan kami dan kamu memberi pada kami anggota lengkap, kaki, tangan, mulut, lidah, dan kamu juga mendidik masuk dalam tubuh kami, roh kami, dan kamu sampai itu kamu juga memuliakan kami melalui memberi pada kami ilmu, memberi kami harta, memberi pada kami anak-anak, dan memberi kami
penerimaan daripada masyarakat yang begitu sekali mudah. Oleh itu ya Allah, tolong beri berkat pada kami sebanyak mana rezeki yang kamu beri pada kami, baik rezeki anak, rezeki harta benda, rezeki kami dapat ilmu, dan rezeki beragama dan jiwa-jiwa kami. Ya Allah, tolong buka pintu hati kami, pintu hati kau bangsa kami, dan kami sebalikkan kami dan sebaik-baik olehmu buka pintu hati manusia. Ya Allah, kami yakin satu hari nanti kami akan mati. Yakin juga kami satu hari nanti kami akan dihidup balik semula. Bila kami hidup daripada masyar, kami tidak mempunyai apa-apa makanan, kami tidak membawa air untuk minum, kami tidak membawa makanan untuk makan, kami entah mana anak, entah mana kawan, entah mana pangkat, entah mana harta. Tidak ada tempat kami bergantung daripada masyar lain pada syafaat Nabi Muhammad SAW. Kami tidak kenal Nabi Muhammad kerana beliau telah mati belum pada kami, dan beliau juga tidak kenal kami kerana kami baru lahir di muka dunia. Tidak apa yang dapat memperkenalkan kami Nabi Muhammad selain pada perjuangan yang kami lakukan hari ini mengikut jejak lakon Nabi Muhammad SAW. Oleh itu dengan perjuangan Islam inilah kami berharap Nabi Muhammad dapat kenal kami dan kami dapat kenal Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tolong mustajab doa kami. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan katsiran